Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم يسر ولا تعسر رب تمم بالخير. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وفقنا توفيق الصالحين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. InsyaAllah kita sambung balik pengajian kitab Aqidah At-Tahawiyah. Aqidah At-Tahawiyah yang dikarang oleh Imam At-Tahawi rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, yang membincangkan tentang akidah menurut manhaj salaf. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Katanya kata Imam At-Tahawi rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid darain amin. Wal mu'minuna kulluhum awliya'ur rahman wa akramuhum 'indallahi atwa'uhum wa atba'uhum lil Qur'an. Maksudnya orang-orang yang beriman itu semuanya adalah wali-wali Allah yang maha pemurah. Dan yang paling mulia di antara mereka di sisi Allah adalah orang yang paling taat dan paling mengikut Al-Quranul Karim. Jadi apa yang ingin disampaikan oleh Imam Nawawi adalah antara benda yang perlu kita kena pegang. Orang beriman adalah kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang beriman dengan sebenar-benar iman, dia adalah kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sebagaimana yang pernah kita sebut sebelum daripada ni, bahawasanya manusia ada ataupun hamba Allah ada yang kafir dan ada yang beriman. Orang beriman adalah semuanya wali dan orang yang dekat dengan Allah berbanding dengan orang kafir. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quranul Karim, Allah waliyul ladzina amanu. Allah adalah wali kepada orang beriman. Di kalangan orang beriman yang lebih dekat dengan Allah Ta'ala berbanding orang kafir, ada orang yang paling mulia di sisi Allah. Siapa yang paling mulia? Orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling taat dan paling kuat mengikut Al-Quranul Karim. Kemuliaan di sisi Allah, ukuran dia berbeza dengan kemuliaan di sisi manusia. Kemuliaan di sisi manusia, kalau orang tu berjawatan tinggi, orang tu mempunyai kekayaan, orang tu terkenal, maka dia adalah mulia di sisi manusia. Kita ataupun ukuran manusia, kalau orang tu berjawatan tinggi, orang tu raja, orang tu sultan, orang tu perdana menteri, orang tu menteri tu, orang ni menteri ni, maka manusia menganggap mereka adalah golongan yang mulia. Baik. Begitu juga orang yang mempunyai pengaruh, orang yang mempunyai banyak harta, orang yang nama dia disebut-sebut oleh masyarakat tu adalah golongan yang mulia di sisi kita. Tetapi ukuran syarak bukan begitu. Bukanlah maksud golongan ini tidak mulia. Golongan ini mulia sekiranya mereka ada sifat-sifat yang menjadi ukuran di sisi Allah kemuliaan seseorang. Sifat-sifat yang menjadi ukuran kemuliaan seseorang di sisi Allah adalah apa yang disebut di sini, orang yang paling taat dan yang paling mengikut Al-Quranul Karim. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di kalangan kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di kalangan kamu. Semakin tinggi takwanya, semakin mulia dia. Semakin tinggi takwa dia, semakin mulia dia. Jadi ada kala orang tu mulia di sisi masyarakat,
dan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seorang pemimpin pada mata masyarakat mereka adalah golongan yang mulia, tapi dalam masa yang sama mereka cukup bertakwa kepada Allah, maka mereka adalah mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak dikenali, tapi sifat dia takwa ataupun takwa dalam diri dia cukup tinggi, maka dia adalah mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia adalah raja ataupun sultan ataupun perdana menteri ataupun menteri besar, tapi kalau tidak ada sifat takwa dalam diri, maka dia tidak ada kemuliaan di sisi Allah. Ukuran mulia di sisi Allah dia berbeza dengan ukuran mulia di sisi kita muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Katanya wal imanu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Wal qadari khairihi wa syarrihi wa hulwihi wa murrihi min Allah taala. Iman itu adalah beriman kepada Allah. Kata Imam At-Tahawi, iman itu ialah beriman kepada Allah. Iman dia ada rukun-rukunnya. Iman kita guna dalam bahasa kita, walaupun asal iman ni daripada bahasa Arab. Kita orang beriman, tak boleh cakap gitu. Kita orang beriman tak boleh buat gitu. Orang kafir tak apa awak gitu. Orang tak ada iman tak apa awak gitu. Orang tak ada iman tak apa cakap gitu. Tengok kita guna perkataan iman. Sebenarnya iman daripada bahasa Arab, yang pada asal makna dia dalam bahasa adalah at-tasdiqul qalbi. Hati membenarkan tu yang dinamakan sebagai iman. Manakala iman mengikut istilah syarak adalah membenarkan at-tasdiq bi kulli ma jaa bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Membenarkan setiap perkara yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tu yang dinamakan sebagai iman. Setiap apa yang dibawa oleh Rasulullah, setiap apa yang didatangkan oleh Rasulullah, hati kita membenarkan tu yang dinamakan sebagai iman. Iman ada rukun dia muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Iman ada rukun dia. Yang mana rukun iman disebut dalam beberapa hadis. Antaranya adalah hadis yang diriwayat oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya daripada Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Yang mana Sayyidina Umar bin Al-Khattab menceritakan satu ketika ada seorang lelaki mari jumpa dengan Rasulullah, bertanyakan kepada Rasulullah tentang iman. Akhbirni anil iman, cerita kepada aku wahai Muhammad tentang iman. Kata Rasulullah, al-iman an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. Beriman ni adalah beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab, beriman kepada rasul, beriman kepada hari kiamat, beriman kepada qada dan qadar sama ada baik ataupun buruk. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi iman ni ada rukun dia. Jadi Imam At-Tahawi ingin menjelaskan iman, yang mana iman yang pertamanya adalah beriman kepada Allah. Beriman kepada Allah dengan maksud hati kita meyakini bahawasanya Allah Ta'ala ada. Allah Ta'ala esa. Allah Ta'ala berkuasa. Allah Ta'ala sahaja hak yang memberi manfaat. Allah Ta'ala sahaja hak yang memberi mudarat pada hakikatnya. Yang memberi bekas adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersifat dengan segala sifat kamalat. Mustahil bersifat dengan segala sifat kekurangan. Itu yang dimaksudkan dengan beriman kepada Allah. Perkataan beriman kepada Allah, walaupun perkataan pendek, tetapi dia dia terkandung di dalamnya segala aqidah yang berkait dengan ketuhanan. Segala aqidah yang berkait dengan ketuhanan terkandung dalam perkataan beriman kepada Allah. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keduanya adalah beriman kepada para malaikatnya. Jadi kita kena beriman kepada para malaikat. Di sana ada makhluk Allah Ta'ala yang dikenali dengan malaikat. Di sana ada makhluk Allah yang dikenali sebagai malaikat. Malaikat makhluk Allah Ta'ala yang ghaibi, yang ghaib, yang tidak dapat dilihat dengan mata kasar. Jadi tidak dapat dilihat dengan mata kasar, walaupun ada sebahagian daripada manusia, sebahagian daripada hamba Allah dapat melihat malaikat. Dia di sana ada sebahagian daripada hamba Allah
dapat tengok malaikat. Allah Ta'ala izinkan kepada dia tengok malaikat. Sebagai contoh, berlaku kepada sebahagian daripada para sahabat. Berlaku kepada sebahagian daripada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Abbas pernah melihat para malaikat. Sayyidina Umar Abdullah bin Abbas pernah melihat malaikat. Sayyidina Umar, Abdullah bin Abbas dan beberapa orang sahabat Rasulullah pernah melihat. Tetapi ketika malaikat tersebut berupa menjadi manusia. Nabi sallallahu alaihi wasallam kerap kali melihat para malaikat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma dalam hadis menyebut bahawasanya ataupun dalam nas, dalam dalil menyebut bahawasanya Rasulullah sallallahu, dalam Al-Quran ada sebut juga dalam surah An-Najm, bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melihat malaikat Jibril dengan bentuk aslinya sebanyak 2 kali. Dengan bentuk asli malaikat Jibril, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melihat sebanyak 2 kali. Jadi para malaikat adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang ghaib, yang tidak dapat dipandang dengan mata kasar. Walaupun ada sebahagian daripada hamba Allah, Allah Ta'ala izinkan kepada dia menyedari keberadaan malaikat. Dan ada sebahagian yang lain bukan setakat menyedari keberadaan malaikat, bahkan mereka melihat malaikat, sebagaimana yang berlaku kepada sebahagian daripada sahabat Rasulullah. Jadi kita kena meyakini di sana ada makhluk Allah Ta'ala yang dikenali sebagai para malaikat. Jadi oleh kerana malaikat ni adalah makhluk yang ghaib, maka kita tidak mengetahui perkara yang ghaib melainkan dengan wahyu. Jadi kita hanya bercakap ataupun kita hanya berpegang apa yang dinyatakan oleh wahyu. Apa yang tidak dinyatakan oleh wahyu kita tidak tahu. Jadi apa yang disebut dalam wahyu bahawasanya malaikat diciptakan daripada cahaya, maka kita kena meyakini malaikat diciptakan daripada cahaya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khuliqatil malaikatu min nur, diciptakan malaikat daripada cahaya. Begitu juga dalam Al-Quranul Karim menceritakan bahawasanya bentuk malaikat ada hak yang mempunyai 2 sayap, ada yang mempunyai 3 sayap, ada hak yang mempunyai 4 sayap. Dan disebut dalam hadis bahawasanya malaikat Jibril mempunyai 600 sayap. Dan disebut dalam hadis, dan begitu juga dalam Al-Quran, nama sebahagian daripada malaikat. Sebagai contoh, Jibril, Jibrail, disebut nama dia. Israfil, Mikail, Malakul Maut, Malaikat Rahmah, Malaikatul Azab. Okey, itu disebut dalam hadis, maka kita kena percaya. Disebut dalam dalil syarak daripada Quran dan hadis, maka kita kena percaya kepada nama-nama tersebut adalah nama kepada para malaikat, sebab disebut dalam Al-Quran dan disebut dalam hadis-hadis yang sahih. Begitu juga di sana ada malaikat yang ditugaskan untuk menurunkan wahyu, ditugaskan untuk menurunkan hujan, ditugaskan dengan mencabut nyawa manusia, maka kita kena percaya kepada perkara tersebut. Dan di sana ada disebut dalam hadis bahawasanya malaikat tidak masuk di dalam rumah yang ada anjing dan ada patung, maka kita kena percaya perkara tersebut. Baik. Jadi kesimpulannya, kita kena percaya bahawasanya di sana ada makhluk Allah Ta'ala yang dikenali dengan malaikah. Bilangannya Allah Ta'ala lebih mengetahui. Dia diciptakan daripada cahaya. Bilangannya Allah Ta'ala lebih mengetahui. Dan bermacam-macam tugas yang ditugaskan kepada mereka. Jadi kita kena percaya begitu. Makhluk Allah Ta'ala, malaikat ni. Wa kutubihi, dan segala kitabnya kita kena percaya di sana ada kitab-kitab yang diturunkan kepada nabi-nabi dan kepada rasul-rasul, diturunkan kepada rasul. Kita kena percaya di sana ada kitab yang diturunkan kepada para rasul. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kitab yang diturunkan kepada rasul, kitab yang diturunkan kepada rasul banyak. Antaranya adalah kitab Taurah yang diturunkan kepada Nabi Allah Musa alaihi salam. Kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Allah Dawud. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Allah Isa. Al-Quran, Al-Furqan diturunkan kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sana ada suhuf-suhuf yang diturunkan kepada sebahagian nabi dan rasul. Jadi kita kena percaya perkara tersebut. Cuma kita kena ingat bahawasanya setiap ataupun Nabi Muhammad ataupun syariat Nabi Muhammad, dia menasahkan syariat Nabi-Nabi sebelum daripada ni. Begitu syariat rasul-rasul sebelum daripada tu.
Jadi apabila diturunkan seorang rasul, maka syariat hak yang Allah Ta'ala bagi kepada dia. Maka dilantikkan rasul selepas daripada dia, ada syariat yang diturunkan kepada rasul sebelum, tidak lagi disyariatkan dalam syariat rasul yang kemudian. Begitu juga apabila diutuskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menasahkan syariat-syariat Nabi hak yang sebelum daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan menasahkan kesemua, menasahkan sebahagian sahaja, bukan menasahkan semua, menasahkan sebahagian saja, menasahkan dan menghilangkanlah. Tapi dalam bab akidah sama, dalam bab akidah tidak berbeza daripada seorang nabi kepada seorang nabi yang lain. Start daripada Nabi Adam hingga Nabi Muhammad, semuanya mengajak kaum dia kepada mentauhidkan Allah, kepada beriktikad Allah Ta'ala esa, Allah Subhanahu Wa Ta'ala kuasa, Allah Subhanahu Wa Ta'ala perkasa, Allah Ta'ala yang memberi rezeki, yang menghidupkan, yang mematikan, yang membangkit kembali manusia daripada kubur mereka, yang memberi ganjaran pahala, yang memberi yang menyeksa kepada hamba-Nya yang melakukan kejahatan. Jadi hak tu sama je, hak tu sama je. Maksud syariat di sini adalah masalah hukum hakam. Kadang-kadang dalam umat syariat seorang rasul, hak ni tak boleh makan. Tapi dalam syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hak ni boleh makan. Dalam syariat sebelum daripada ni, hak ni adalah haram, tapi dalam syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hak ni halal. Sebagai contoh, benda hak yang berbeza daripada syariat Nabi Muhammad dengan syariat Nabi sebelum daripada ni adalah yang pertama sebagai contoh, harta ghanimah. Harta ghanimah, harta rampasan perang. Yang mana Nabi sebelum daripada ni apabila dia berperang, dapat kemenangan, dapat harta rampasan perang, maka harta rampasan perang tidak halal, haram. Mesti kena kumpul di satu tempat di padang. Maka Nabi akan berdoa, maka ketika itu akan datanglah api daripada langit memakan harta tersebut. Tetapi tidak kepada umat Nabi, kepada Rasulullah. Allah Ta'ala menghalalkan harta ghanimah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kalau umat-umat sebelum daripada Nabi Muhammad, kalau nak semayang, dia kena semayang pada tempat yang khusus. Dia tidak boleh semayang merata tempat, tak boleh. Dia tempat yang khusus. Dia semayang di tempat-tempat ibadat lah. Manakala umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam boleh semayang di mana-mana. Bumi ni semuanya masjid bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tu yang dimaksud berbezanya syariat. Baik. Jadi kita kena percaya di sana ada kitab yang diturunkan oleh Allah Ta'ala kepada para rasulnya. Antaranya adalah Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim adalah kitabullah yang Allah Ta'ala turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menjadi pedoman, yang menjadi dustur, yang menjadi pedoman kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesiapa yang berpegang dengan Al-Quran, berpegang teguh dengan Al-Quran dengan maksud membaca, mengkaji dan mengamalkannya, maka dia akan pasti berjaya di dunia dan di akhirat. Pasti dia akan mendapat kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Manakala orang yang meninggalkan Al-Quran, pastinya orang itu akan mendapat kecelakaan. Orang yang akan mendapat penyesalan yang tidak ada penghujung. Baik, kerana Al-Quran adalah kitab Allah, kalam Allah, kita kena percaya perkara tersebut. Wa rusuli, dan kita kena percaya kepada segala rasulnya. Itu iman. Iman ni adalah beriman kepada segala rasul. Yang mana di sana ada golongan yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala pilih dari kalangan hamba-Nya, dan Allah Ta'ala wahyukan kepada mereka, dan Allah Ta'ala bebankan kepada mereka agar menyampaikan kepada umat masing-masing. Allah, dia rasul, martabat rasul adalah satu martabat yang cukup tinggi. Satu martabat yang cukup tinggi martabat rasul ni, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Cuma untuk mencapai martabat ini tidak boleh melalui usaha. Ia adalah pilihan mutlak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Berbeza dengan maqam ataupun martabat kewalian. Seseorang itu boleh menjadi wali melalui usaha. Apabila dia berusaha dengan melakukan amalan-amalan tertentu, maka Allah Ta'ala akan mengangkat martabatnya sehingga menjadi orang yang dekat dengan Allah. Itu disebut dalam hadis, man adali waliyan faqad adhantuhu bil harb. Sesiapa yang memusuhi waliku, maka sesungguhnya aku isytihar perang kepadanya. Orang yang memusuhi wali Allah, Allah Ta'ala isytihar perang. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alaihi. Tidaklah mendekatkan diri seorang hamba-Ku kepada aku hak yang paling aku kasih
melainkan dia melakukan apa yang aku fardukan kepada dia. Jadi hak yang paling Allah Ta'ala suka, hamba mendekatkan diri kepada Allah dengan melakukan apa yang Allah Ta'ala wajibkan kepada dia. Lepas tu, wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Sentiasalah hamba-ku melakukan perkara-perkara sunat banyak sehingga aku kasih kepada dia. Jadi dia dapat maqam wali. Jadi boleh berusaha jaga benda yang wajib, tinggal perkara yang haram, perbanyakkan buat benda sunat dan buat secara berterusan, maka akan menjadi kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi maqam Rasul tidak boleh diusaha, ia adalah pilihan mutlak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di sana ada sebahagian daripada hamba Allah yang dipilih oleh Allah Ta'ala dari kalangan hambanya dan dilantik mereka menjadi Rasul, dan muslimin-muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ditugaskan, dibebankan kepada mereka untuk menyampaikan. Dan kalau kita tengok kepada sejarah-sejarah Rasul yang disebut, sebahagiannya dalam Al-Quran, sebahagiannya dalam hadis, yang mana ada sebahagian mereka dibunuh oleh kaum mereka, tetapi tetap mereka itu menjalankan tugas yang telah ditugaskan kepada mereka, walaupun mereka terpaksa menggadaikan nyawa, kerana tugasan yang ditugaskan kepada mereka adalah tugasan yang Allah Ta'ala bebankan kepada mereka. Maka mereka menjalankan tugasan tersebut sehingga ada sebahagian daripada mereka terbunuh di dalam mengajak manusia kepada agama Allah, kepada mentauhidkan Allah, kepada mengikut peraturan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Rasul banyak. Rasul banyak mana Allah Ta'ala lebih mengetahui. Rasul banyak mana Allah Ta'ala lebih mengetahui. Sebab ada sebahagian daripada Rasul Allah Ta'ala ceritakan kepada Nabi Muhammad, dan ada sebahagian Rasul yang lain Allah Ta'ala tidak ceritakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan semua Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala ceritakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada Rasul yang Allah Ta'ala tidak ceritakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebab itulah pandangan yang paling pandangan yang betul, ada pandangan yang kuat adalah bilangan Rasul Allah Ta'ala sahaja yang lebih mengetahui. Baik, jadi kita kena beriman kepada segala Rasul. Wal yaumil akhir, kena beriman juga dengan hari akhir. Hari akhir dengan makna hari yang last sekali. Hari yang last sekali Allah Subhanahu wa Ta'ala menggulung langit dan bumi. Dan perkara-perkara yang berlaku selepas daripada itu, iaitu dibangkit semula manusia daripada kubur dan akan ditimbang amalan mereka itu. Mereka itu dikumpul di padang mahsyar. Mereka itu akan dihisabkan. Mereka itu akan melalui titiang sirat, sama ada ke syurga ataupun neraka. Maka itu termasuk dalam beriman kepada hari akhirat. Beriman kepada dunia ada penghujung, dan ada perkara-perkara yang akan berlaku setelah daripada berlakunya kiamat. Itu yang dimaksud beriman kepada hari akhirat. Baik. Setengahnya beriman juga kepada qadar. Baiknya, buruknya, manisnya, pahitnya, semuanya datang daripada Allah. Setiap perkara yang telah berlaku, sedang berlaku, akan berlaku, semuanya di dalam kehendak dan pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak berlaku sesuatu zarrah pun dalam alam ini melainkan di dalam pengetahuan dan kehendak daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama ada baik ataupun buruk, sama ada manis ataupun pahit, sama ada ta'at ataupun maksiat. Tetapi oleh kerana melihat kepada manusia diberi pilihan dan diberi usaha dan pilihan, maka manusia boleh memilih mana yang baik, mana yang buruk. Maka benda yang baik, kalau manusia buat, maka ada ganjaran pahala. Benda yang jahat, kalau manusia buat, maka ada dosa. Kita melihat kepada keburukan, maka wajib kita kena engkar, wajib kita kena ubah, wajib kita kena tidak setuju dengan kejahatan tersebut. Tidak boleh kita bersetuju dengan kejahatan, dengan kemungkaran, walaupun semua perkara tersebut datang daripada Allah pada hakikatnya, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seterusnya kata Imam At-Tahawi lagi, wa nahnu mu'minuna bidzalika kullih la nufarriqu baina ahadin min rusulih wa nusaddiquhum kullahum ala ma ja'u bih. Kami beriman kepada semua itu. Kita beriman, kita meyakini
dan kita tidak segang dan silu untuk menyatakan dengan mulut tentang keimanan kita. Kita jangan takut untuk kita mengatakan bahawasanya kita percaya kepada apa hak yang disebut tadi. Kita pada hari ini muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita hidup di dalam masyarakat Islam, di negara kita hidup dalam masyarakat Islam, masyarakat yang beriman. Tetapi ada sebahagian daripada orang kita, apabila dia belajar di negara bukan Islam, berkawan dengan orang bukan Islam, dia belajar, dia tinggal di negara yang bukan Islam, berkawan dengan orang bukan Islam, akhirnya dia malu untuk menyatakan perkara yang benar. Dia malu untuk menyatakan perkara yang betul. Dia malu kerana kerana dia berkawan dengan golongan-golongan yang tidak seagama dengan dia. Malu. Jangan sekali-kali kita ada prinsip, kita ada akidah. Tidak salah kita berkawan dengan orang kafir selama mana dia tidak memerangi agama kita, selama mana dia tidak menghalau kita daripada kampung halaman kita. Tidak salah kita berkawan dengan dia. Tetapi janganlah berkasih sayang. Berkasih sayang mesti kepada dengan orang Islam. Berkawan tidak menjadi masalah. Tetapi jangan apabila kita berkawan dengan golongan tertentu, golongan kafir, orang yang bukan Islam, orang yang jauh dengan Allah, orang yang jauh dengan Rasul, sehingga kita malu untuk berkata perkara yang benar, sehingga hal akidah pun kita takut dan malu. Ini suatu musibah yang cukup besar yang menimpa segelintir kepada orang-orang yang tinggal di luar negara, yang tidak duduk di dalam ataupun yang berkawan dengan orang-orang bukan Islam. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, ni adalah satu musibah yang cukup besar, satu musibah yang cukup besar, dan kita berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala mengekalkan iman kita, menetapkan iman kita sehingga kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi kami beriman kepada semua itu. Kami tidak membezakan seorang pun di antara para rasulnya. Kami tidak membezakan di antara seorang pun di kalangan Rasul Allah. Semua kita percaya belaka. Semua kita kasih belaka. Semua kita percaya belaka. Tetapi walau bagaimanapun, Rasul, kedudukan dia di sisi Allah tidak sama. Tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Demikian itu Rasul, kami lebihkan sebahagian mereka itu di atas sebahagian yang lain. Dan kita tidak membezakan sebagaimana sebahagian daripada ahlul kitab yang membezakan di antara Rasul. Mereka percaya kepada Nabi Musa, mereka menolak Nabi Isa, menolak Nabi-Nabi yang lain. Mereka percaya kepada Nabi Isa, mereka menolak Nabi-Nabi yang lain. Manakala kita tidak membezakan di antara Nabi dan Rasul. Kita menerima segala Nabi dan segala Rasul. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita membenarkan kesemua mereka itu atas apa yang mereka bawa. Setiap apa yang para Rasul bawa, para Rasul datangkan, para Rasul khabar, yang dibawa daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, semua kita percaya. Walaupun perkara tersebut menyalahi adat. Dan banyak mana perkara yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khabar kepada para sahabat yang menyalahi adat. Dan benda tu benda yang sebenar. Allah Ta'ala yang memberitahu kepada Rasul. Maka sampai masa dia akan berlaku. Sebagai contoh dalam satu hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tuftahanna al-Qistintiniyah wa la ni'mal amiru amiruha wa la ni'mal jayshu dhalikal jaysh atau kama qala. Lagi akan ditawang, lagi akan ditakluk kota Konstantinopel. Ini di Istanbul sekarang ni, ibu negara Turki ya. Di Istanbul, Turki tu. Baik, masa ketika tu dia berada di bawah jajahan Rom. Kata Rasul akan ditawang, akan ditakluk kota Konstantinopel, dan sebaik-baik pemimpin adalah pemimpin yang menawang kota tersebut, dan sebaik-baik tentera adalah tentera yang bersama dengan pemimpin yang menawang kota tersebut. Di zaman sahabat masih lagi belum dapat, di zaman tabi'i masih lagi belum dapat, sehingga kalau di zaman Muhammad Al-Fatih barulah dapat. Di zaman Al-Fatih barulah, Muhammad Al-Fatih barulah dapat. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Okey, jadi untuk kitab yang pertama kita berhenti sini dulu. InsyaAllah kita baca kitab yang kedua pula. Kita baca kitab yang kedua. Kitab Bustadul Arifin karangan Imam An-Nawawi. Biarlah kita baca sikit lagi ya. Baik.
Alhamdulillah, kalau jelas alhamdulillah. Zulkifli Maryam. Bagus. Alhamdulillah kalau jelas. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Hadis yang ke-19. Hadis yang ke-19 daripada kitab Bustanul Arifin karangan Imam Nawawi rahimahullahu subhanahu wa ta'ala. Kata Imam Nawawi, iman dan beberapa tuntutannya. Iman patut ada tuntutan-tuntutan kepada orang yang beriman. Katanya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Muttafaqun alaih. Artinya, daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa sama ada lelaki ataupun perempuan yang betul-betul beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah ia berkata baik atau hendaklah ia berdiam. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuba kita perhatikan apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Orang yang betul-betul beriman kepada Allah dan hari akhirat. Orang yang betul-betul beriman kepada Allah dan hari akhirat, dia kena jaga mulut dia. Kerana dosa yang dilakukan oleh mulut terlalu banyak. Dosa yang dilakukan oleh mulut terlalu banyak. Sebab itulah dalam satu hadis kata Rasulullah, man yadman li ma baina lahyaihi wa ma baina faqidhaihi adman lahul jannah. Sesiapa yang jamin kepadaku untuk jaga anggota yang berada di antara dua tulang gerahangnya dan anggota yang berada di antara dua pehanya, yang ni kemaluan dia, jamin jaga mulut, jamin jaga kemaluan, maka aku jamin baginya syurga. Cuba tengok, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jamin syurga bagi mereka yang jamin untuk jaga mulut dan jaga kemaluan. Kerana antara dosa yang banyak menghumbangkan anak Adam ke dalam neraka Allah adalah mulut. Dalam satu hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Mu'adz, wa hal yakubbun nasa fin nari ala wujuhihim aw ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Tidaklah menghumbang anak Adam ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala melainkan apa yang dilakukan oleh mulut-mulut mereka. Baik. Jadi dalam hadis ni Rasulullah kata lagu mana? Sesiapa yang betul-betul beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhirat. Kenapa? Kerana orang yang beriman kepada Allah, dia meyakini setiap apa yang dia perkatakan bukanlah dibiarkan begitu. Bahkan ada perbicaraannya. Ada pembicaraannya. Akan dihitungkan. Akan dibicara di mahkamah Allah Ta'ala. Beriman kepada hari akhirat, dia meyakini bahawasanya di akhirat adalah tempat pembalasan. Maka dia akan jaga mulut dia. Sama ada dia kalau nak cakap, dia cakap benda yang baik, falyaqul khairan, hendaklah dia berkata benda yang baik, aw liyasmut, ataupun hendaklah diam. Kalau tak mau cakap benda yang baik, diam. Kalau tak mau diam, cakap benda baik. Jangan cakap benda yang jahat. Jangan cakap benda yang buruk. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita pada hari ini, kita ada mulut yang kedua, kita ada lidah yang kedua yang menjadi pengganti kepada lidah ni, iaitu jari, hujung jari. Hujung jari ini, dia hukum dia sama dengan lidah sekarang lah ni. Kerana jari boleh menaik, boleh taik dalam Facebook, dalam WhatsApp, boleh melakukan fitnah begitu, melakukan fitnah begini, mengecam golongan itu, mengecam golongan ini. Lambat ada isu banyak di kalangan masyarakat kita mengecam orang-orang tertentu tanpa menyelidiki terlebih dahulu. Allahu Rabbi, banyaknya dosa yang kita buat. Dan dosa yang lebih teruk adalah dosa dengan manusia. Kerana dosa itu tidak diampunkan oleh Allah melainkan setelah daripada kita meminta maaf kepada manusia. Sebab itulah berhati-hati muslimin muslimat dalam kita melayari Facebook, melayari WhatsApp,
melayari lamang sosial ni, kita kena jaga molek lah. Jangan kita melakukan dosa, kerana kita akan mati, kerana kita akan bertemu dengan Allah, kerana kita akan dihitungkan di hari akhirat nanti. Maka sebab itulah kita kena jaga mulut yang kedua kita, hujung jari kita kena jaga. Kata Nabi SAW, sesiapa yang betul-betul beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia bercakap benda yang baik ataupun dia diam. Baik. Jadi ada sikit lagi, insya-Allah kita sambunglah balik pada minggu-minggu akan datang kalau sekiranya dipanjangkan umur. Jadi untuk malam ni kita berhenti sini dulu dan kita berdoa kepada Allah agar apa yang kita bincang daripada kitab Aqidah At-Tahawiyah dan Bustanul Arifin ada keberkatannya, ada manfaatnya, daripada kita mengetahui dan hak yang biasa dengar dah kita dengar pula. Lepas tu kita minta Allah Ta'ala bagi taufik kepada kita, bagi hidayah kepada kita, bagi kekuatan kepada kita untuk beramal dengan apa yang kita tahu. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa alam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.